الله الله لا إله إلا الله حينك بالفقر يا ذا الغنى أنت الذي لم تزل محسنا الله 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 الفقر يا ذا الغنى أنت الذي لم تزل محسنا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين بحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين يا فتاه يا عليم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد إخوة الإيمان umat Rasulullah SAW, umat Al-Quran, umat suratul Fath dan suratul Hujurat, didoakan supaya semua ikhwah wal akhwat, muslimin dan muslimat, banin dan banat, semua yang sempat bersama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, seperti yang kita rancang, kita akan mula menyambung Tafsirul Munir li Syekh Al-Allamah Profesor Wahbah Az-Zuhaili, dan kita akan baca suratul Fath, ya. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mulakan dengan 3 ayat pertama suratul Fath. Dan suratul Fath ini tuan-tuan dikatakan surah kemenangan, ya. Mengandungi 29 ayat dan diturunkan di Madinatul Munawwarah, ayat Madaniyah, dan merupakan surah yang ke-48 yang diturunkan, ya. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita semak, kita baca tuan-tuan 3 ayat pertama, kita melihat terjemahan dan kita melihat apakah tafsiran dan huraian yang dikemukakan oleh Syekhuna Syekh Wahbah dan juga pandangan-pandangan para salafus salih dan para ulama tafsir mengenai 3 ayat pertama ni. Dan secara umum kita akan membicarakan kandungan umum tentang suratul Fath yang mengandungi 29 ayat ni tuan-tuan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tuan-tuan, ayat pertama, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepadamu ya Muhammad SAW. Nanti kita akan lihat apakah maksud keampunan di sini, ya, ke atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu Wa Taala menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Tuan-tuan, jadi kita cuba tengok tuan-tuan 3 ayat pertama ni sebagai sesi siri pertama pengajian kita pada pagi ini. Dan masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, nampaknya dalam perbincangan hari ini kita akan lihat bahawa beberapa perkara penting, insya-Allah, mungkin ilmu-ilmu baru yang kita baru peroleh, yang baru kita dapat tuan-tuan. Cuba kita tengok pada halaman yang ada nota, yang ada PDF tuan-tuan, yang dapat PDF, yang berdaftar. So apa tuan? Okey, bermula 389. Muka surat 389 tuan-tuan. Kita tengok dulu mukadimah lah. Kita tengok mukadimah dulu, apa latar belakang cerita ayat ni tuan-tuan, ya. Jadi seperti kita sebut tadi, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Suratul Fath 29 ayat. Tuan-tuan, ya. Dan dinamakan Suratul Fath ini kerana mukaddimah ayat itu Allah mulakan dengan tuan-tuan busyra, khabar gembira, al-fathul mubin, kejayaan yang cukup nyata, kemenangan yang paling ketara, al-fath. Tuan-tuan, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, dan tuan-tuan sekalian, dan ayat ini dibaca oleh Nabi SAW ketika tahun pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan, dalam perjalanan tuan-tuan, baginda SAW, ya, dan bacaan Nabi membaca di atas kenderaan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tuan-tuan sekalian, dan Nabi mengulang-ulang bacaan daripada surah ini tuan-tuan, ya. Ini sedikit sebab dinamakan Suratul Fath kerana dimulakan dengan perkataan inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian tuan-tuan, dari sudut sempena munasabah dengan ayat-ayat yang ataupun dengan surah yang sebelumnya, tuan-tuan boleh perhatikan sebelum Suratul Fath ialah surah Muhammad, ya. Sebelum Suratul Fath ialah surah Muhammad, dan sebelum surah Muhammad ialah surah Ahqaf, ya. Nanti ada sedikit tuan-tuan hubung kait antara surah-surah ini, ya tuan-tuan. Jadi kalau kita perhatikan di antara perkara-perkara yang boleh kita lihat tuan-tuan, surah Fath ini maknanya surah An-Nasr, kemenangan. Dan kita pun ada surah yang pendek, suratul Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, namanya suratul Nasr tuan-tuan, ya. Dan al-fath di sini maknanya, ya, bahawa kejayaan tuan-tuan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, dan berdasarkan respon Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjawab tuan-tuan dalam suratul Ahqaf. Surah Ahqaf ni susunan dia sebelum surah Muhammad. Jadi susunan surah Ahqaf, surah Muhammad, suratul Fath, suratul Hujurat, dan berikutlah tuan-tuan, ya. Jadi dalam suratul Ahqaf Allah berfirman, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum.
dan aku tidak mengetahui apa yang Allah perlakukan kepadaku dan kepada kamu. Tuan-tuan, jadi ayat ini menimbulkan kekeliruan kepada sebahagian dan menyebabkan orang kafir musyrikin kata, nak Allah pun tak tahu nak buat apa kat kau, ya, pada sahabat kamu. Jadi tuan-tuan, kemudian datang pula surah Muhammad mengajar kepada tentera Islam teknik berperang, teknik berjihad. Maka antara ayat yang Allah turunkan dalam surah Muhammad, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, kalau jumpa orang kafir penggallah leher mereka. Tuan-tuan, jadi maka dua surah tadi itu, Ahqaf dan Muhammad, maka lanjutan itu tuan-tuan muncul, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hasil perjuangan itu, maka turunlah tuan-tuan kejayaan yang cemerlang yang disebut sebagai An-Nasr ataupun Al-Fath. Tuan-tuan, kejayaan yang cemerlang, yang nyata, ya. Baik, kemudian Allah SWT, poin yang kedua kata Syekh Wahbah, antara munasabah ayat ini dengan yang sebelumnya, surah Muhammad dan surah Al-Fath ini tuan-tuan menjelaskan ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang musyrik, ciri-ciri orang munafik. Kedua-dua surah ni ada kaitan antara surah Muhammad dengan surah Al-Fath. Tuan-tuan, surah Muhammad diturunkan sebelum surah Al-Fath. Susunan mushafnya surah Muhammad, kemudian surah Al-Fath yang kita pilih pada pagi ini. Dan poin yang ketiga kata Syekhuna Zuhaili, bahawa dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi SAW untuk beristighfar. Tuan-tuan, beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memohon keampunan untuk orang beriman. Tuan-tuan, dan tuan-tuan, dan surah ini dibuka tuan-tuan dengan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Surah ini Allah respon tuan-tuan tentang bagaimanakah konsep Allah menaikkan maqam dan darjat Nabi SAW, membersihkan Nabi dari sebarang salah faham yang dilontarkan kepada baginda SAW. Maka tuan-tuan, inilah tiga perbincangan yang berkait tentang surah-surah yang sebelum ini, khususnya suratul Ahqaf dan surah Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dari sudut kandungan surah, kandungannya cukup padat tuan-tuan, dan kita faham tema maudhu' surah-surah Madinah tuan-tuan, dia berbicara tentang jihad, tentang syariat, tentang tuan-tuan, ini antara tema utama dia yang kita akan belajar nanti. Maka di antara tuan-tuan, surah ni turun waktu malam. Waktu malam antara Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan, on the way nak ke Madinah. Tuan-tuan, berlakunya perjanjian, tuan-tuan, maaf daripada Madinah nak ke Mekah, kerana Nabi on the way pergi umrah. Daripada Madinah ke Makkahul Mukarramah, kerana Nabi nak buat umrah. Dan situ berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan, dan dia mengandungi banyak hikmah yang dikaji oleh ulama-ulama sirah tuan-tuan, yang kita akan sentuh nanti. Walaupun hari ini saya kira tak boleh saya sentuh semualah, panjang cerita dia tuan-tuan. Maka juga tuan-tuan, dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ni, yang berlakunya bai'atul ridwan, bai'ah di kalangan para sahabat yang terus berjanji setia dengan Nabi SAW. Dan bagaimana bai'ah itu, apakah berlaku pada zaman kita, apakah kita berbai'ah dengan pemimpin kita, apakah kita berbai'ah dengan syekh tarikat kita, ini juga akan disentuh nanti, tak tahu bila hari tuan-tuan, ya, tentang ayat bai'ah nanti kita akan bicarakan. Dan tuan-tuan, juga dalam surah Al-Fath ini juga ada cerita tentang orang munafik. Macam biasalah, orang yang munafik ini terserlah tuan-tuan, dia duduk di Madinah, ya tuan-tuan, dan bagaimana syariat jihad, ibadat dan muamalat turut disentuh tuan-tuan dalam surah yang mulia ini. Dan bisyarah, berita khabar gembira yang Allah sampaikan dalam surah ini kepada baginda SAW tentang Al-Fath, tuan-tuan, kejayaan, kemenangan yang sebenar, yang cukup besar tuan-tuan, dan tuan-tuan, tersebarnya Islam dengan keadaan yang lebih membanggakan, dengan keadaan yang lebih tersusun tuan-tuan, setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan, dari sudut sejarah tahun 6 Hijrah. Ini disebut sebagai bidayah, permulaan yang cukup cantik tuan-tuan untuk Nabi SAW. Dan apa yang Allah berikan khabar al-wa'du wal-wa'id. Biasa al-wa'du ni khabar gembira, al-wa'id ni khabar duka. Al-wa'du ni khabar baik kepada orang beriman yang tabah, yang kekal istiqamah dengan perjuangan Nabi SAW, dan ancaman kepada orang kafir dan munafik yang melanggar janji,
yang tidak mengikuti apa yang mereka tuan-tuan sepatutnya lakukan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi SAW. Dan tuan-tuan, bagaimana juga peranan Nabi sebagai Rasul, kita akan sentuh nanti, melanjutkan perbincangan tanggungjawab Nabi SAW sebagai dalam suratul Ahzab yang lalu, tuan-tuan. Dan juga ada dua poin yang istimewa, disebut dua perkara yang mutamayyizain ni, tuan-tuan. Di buku apa tu, tuan-tuan? Ada dua poin yang special, tuan-tuan. Itu tuan-tuan boleh tengok pada halaman ada dua poin di situ. Yang pertama, Allah memuji orang yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, tuan-tuan, di bawah satu pokok, ya, tuan-tuan, di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni kan kita cerita, dia nama perigi, tuan-tuan. Dan di situ ada bai'ah, janji setia para sahabat yang tidak akan lari daripada perjuangan mereka bersama Nabi SAW. Dan tuan-tuan, itulah sahabat. Tu tengok muka surat 391, tuan-tuan, yang ada nota PDF 391, tuan-tuan sekalian. Dan mereka bukan hanya berbahagia di dunia, tuan-tuan, tetapi mereka mendapat anugerah syurga di hari akhirat kelak kerana bai'ah, kerana kesetiaan mereka dengan Nabi SAW. Dan keistimewaan yang kedua yang bakal kita pelajari, tuan-tuan, iaitu celaan. Tadi pujian mengangkat kepada orang yang beriman, ahli Bai'atul Ridwan. Dan tuan-tuan, mencela, yang kedua mencela orang munafik, tuan-tuan. Ada geng-geng kabilah Aslam, Juhainah, Muzainah, Ghifar, tuan-tuan, yang buat perangai macam biasalah, lari cabut daripada perjuangan Nabi SAW pada, tuan-tuan, pada perjanjian Hudaibiyah ni. Dan mereka ni merupakan Arab-Arab, tuan-tuan, dusun di Madinah, Arab-Arab Badui di Madinah. Dan tuan-tuan, ada juga penjelasan keuzuran ataupun kemaafan kepada orang yang uzur, orang buta, orang cacat, tuan-tuan, orang yang sakit. Kalau mereka tak terlibat dengan jihad, maka mereka tu dimaafkan kerana keuzuran yang mereka hadapi, tuan-tuan. Ya, itu sepintas lalulah, ya, yang kita boleh sebut. Dan tuan-tuan, kalau boleh kita teruskan, ya, sebenarnya 3 ayat ni kan dia cerita pendek je, tapi kita kupas dulu mukadimah dia yang agak panjang sikit, tuan-tuan. Ya, dan dalam surah yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, menyebut kelebihan, tuan-tuan, orang beriman yang diketuai oleh Nabi SAW, yang bijak menyusun strategi dalam perjanjian Hudaibiyah itu, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok dalam apa yang diriwayatkan oleh para ulama, tuan-tuan, oleh perawi-perawi dalam cerita dalam kisah suratul Fath ini, tuan-tuan, bahawa mereka daripada Madinah nak pergi ke Makkah nak buat umrah, tapi dihalang oleh pembesar-pembesar Quraisy, tuan-tuan, menghalang Nabi SAW untuk meneruskan kerja umrah Nabi, menghalang Nabi untuk masuk ke Masjidil Haram, ke Tanah Haram, tuan-tuan, kerana kesombongan mereka, kerana keegoan mereka, tuan-tuan, asabiah mereka ni, masyarakat jahiliah ni. Maka tuan-tuan, nanti kita akan tengok kenapa tidak dimulakan perjanjian tu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kenapa, tuan-tuan, tidak ditulis Muhammadun Rasulullah tapi ditulis Muhammad bin Abdullah. Ini semua strategi-strategi yang akan kita, insya-Allah, tuan-tuan, kita kupas. Sehingga Sayyidina Umar begitu lantang komen, bersuara, dia kata ini perjanjian yang tidak adil, berat sebelah, dia kata, tuan-tuan, kerana ia menafikan hak orang beriman. Kita akan lihat nanti, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya ada hikmah yang cukup besar kepada perjanjian ini, tuan-tuan. Dan selanjutnya ada juga disebutkan tentang bagaimana mimpi Nabi SAW. Mimpi Nabi, tuan-tuan, merupakan wahyu. Mimpi kita Atromen Taru, tuan-tuan. Jadi mimpi Nabi SAW yang bermimpi masuk ke Mekah, tuan-tuan, dalam keadaan aminina mutmainnin, aman damai, tenang, tenteram, tuan-tuan. Maka, ya, tuan-tuan, sebenarnya walaupun terhalang pada tahun tersebut untuk Nabi SAW masuk ke Mekah, tetapi Masya Allah, Tabarakallah, mimpi Nabi itu Allah benarkan. Ya, dia, baginda SAW dan para sahabat dapat masuk pada tahun berikutnya, tuan-tuan, dengan penuh selesa, dengan penuh, tuan-tuan, menggambarkan kejayaan, kegemilangan Islam. Dan tuan-tuan, ditutup surah ini dengan ayat yang terakhir, ayat 29 itu, ataupun 28 dan 29. Kita akan perhatikan nanti Nabi SAW membawa hidayah, agama yang benar,
tuan-tuan, dan agama Nabi SAW tu mesti liyudhhirahu 'ala dini kulli, tak boleh diatasi oleh mana-mana agama. Syiar Islam mesti menonjol, syiar Islam tu mesti ketara, nampak. Tuan-tuan walaupun musim Covid ni, insya-Allah, walaupun tuan-tuan masjid surau kita dia dibekukan operasinya untuk sementara waktu ni, tapi azan masih berkumandang. Tuan-tuan azan masih berkumandang. Tuan-tuan, ini syiar agama masjid, azan, Quran. Jangan sampai benda-benda lain itu lebih nampak peranannya daripada Islam. Tuan-tuan, ini penutup suratul Fath, dan Nabi SAW, tuan-tuan, dan orang beriman ni Allah sifatkan sebagai apa, tuan? Sentiasa ruhama ubainahum, sentiasa berkasih sayang sama mereka, asyidda'u 'alal kuffar, sesama kita dengan orang kafir ni kita perlu ada hadar, sentiasa berhati-hati, tuan-tuan. Dan pastilah, tuan-tuan, Allah menjanjikan kebaikan, syurga, keampunan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Okey, sedikit kelebihan fadilat daripada surah ini, tuan-tuan. Ketika mana, tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu an menyebutkan bahawa turun kepada Nabi SAW satu surah, tuan-tuan, Nabi sebut pada malam tadi turun satu surah yang saya lebih suka, lebih kasih daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan surah yang 29 ayat ni, yang Nabi kata aku lebih kasih daripada dunia dan seisinya. Begitu juga, tuan, dalam riwayat Imam Muslim ada juga dinyatakan mafhum yang sama. Sebab tu, tuan-tuan, mungkin kita kena faham dalam Quran dia tafdil as-surah, kita melebihkan sebahagian surah di atas surah yang lain itu. Maka di situ walaupun ada dua pandangan ulama lah, ada sebahagian kata tak boleh beza-bezakan, Quran tu semua sama, tak ada beza-beza. Surah Fatah lebih pula daripada surah Ankabut contohnya, surah Ahzab lebih pula daripada surah Al-Qaf. Semua Quran tu sama. Itu satu pandangan, tuan-tuan. Tapi pandangan yang lebih kuat, ada surah tu memang semua daripada Allah Ta'ala, merupakan i'jaz, mukjizat, cahaya, panduan, kebaikan, keberkatan, semua itu Quran. Tapi ada surah-surah yang tertentu, tuan-tuan, dia ada kelebihan-kelebihan tertentu. Sebab tu ada fadilat ayat kursi, ada fadilat suratul mulk, ada kelebihan kita baca pagi tadi walaupun tak berjemaah di masjid surau, ada kelebihan kita baca surah Waqi'ah, surah As-Sajdah dengan suratul Insan, dan hari Jumaat ni kita baca surah Kahfi. Tuan-tuan dah mula belum Kahfi? Tuan-tuan, kemudian mungkin malam tadi kita baca Yasin, tak kisahlah 41 ko 81 ko sekali ko Yasin. Jadi, tuan-tuan, ada kelebihan surah-surah tertentu. Maka antaranya suratul Fath ini, tuan-tuan, pembukaan, kemenangan, kejayaan. Mungkin kita kata kalau pindah rumah baru boleh kita mulakan dengan suratul Fath. Kalau buka kedai orang berniaga boleh mula dengan suratul Fath. Kalau pindah kerja, tuan-tuan, benda-benda barulah, tuan-tuan, kita baru nak masuk, bolehlah kita pilih antara surah yang baik kita baca selain suratul Fatihah ialah suratul Fath sebagai insya-Allah pengharapan kita tentang kejayaan perancangan projek kita tu. Kita mulakan dengan suratul Fath sebagai, tuan-tuan, Fathan Mubina. Okey, tuan-tuan kemudian Syekh Wahbah, tuan-tuan, beliau memulakan sedikit latar belakang tentang tuan-tuan, tentang cerita pembukaan kemenangan apa itu. Apakah Fath itu pembukaan tuan-tuan, pembukaan kota Mekah, ataupun Fath itu ialah, tuan-tuan, perjanjian Hudaibiyah. Tapi semua dua-dua tu berkaitlah, tuan-tuan. Jadi dikata dalam sedikit catatan di sini, tuan, sebab turun surah-surah yang mulia ini, Nabi SAW bermimpi ketika baginda SAW di Madinatul Munawwarah. Tuan, baginda masuk ke Mekah bertawaf, dan Nabi SAW share lah mimpi itu dengan para sahabat, dan sahabat seronok sangat. Sebab, tuan-tuan, tahu mimpi Nabi itu tak ada macam mongak macam gitu kan. Mimpi Nabi SAW itu mimpi yang benar. Dan Nabi keluarlah, tuan-tuan, menuju ke Mekah pada bulan Zulqaidah tahun 6 Hijrah untuk melakukan umrah. Umrah, tuan-tuan, Nabi buat umrah 4 kali. Tuan-tuan, jadi bukan nak pergi perang. Jadi persediaan nak pergi itu, tuan-tuan, bersama dengan 1,500 muhajirin dan ansar, tuan-tuan, dan beberapa Arab-Arab yang duduk di pedalaman itu join sekali, tuan-tuan, 1,500. Nabi bawa sekali al-hadi. Al-hadiyu itu artinya Nabi SAW bawa unta. Kenapa bawa unta, tuan-tuan? Sunat bagi orang yang datang daripada Mekah, tuan-tuan, nak pergi ke Madinah, sunat dia bawa
tuan-tuan, binatang ternakan antaranya unta untuk disembelih. Tuan-tuan, an'am itu untuk disembelih dan disedekahkan kepada penduduk Mekah. Jadi Nabi SAW dengan sahabat bawalah tuan-tuan al-hadi ataupun binatang ternakan lah, sama ada untuk lembu dan kambing, tuan-tuan. Dan Nabi SAW berumrah, dan miqat Nabi ketika ini, miqat Nabi ialah di Dhul Hulaifah ataupun Bi'ru Ali, sebab Nabi daripada Madinah kan. Ini kalau kita khusus haji, kita fahamlah. Kalau kita daripada Madinah, kita punya miqat kita di Dhul Hulaifah ataupun Bi'ru Ali, tuan-tuan. Dan termasuk yang mengikuti rombongan 1,500 inilah Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang sama mengikuti rombongan umrah tersebut. Okey, tuan-tuan, jadi pergi umrah pakai kain ihram. Jadi apalah nak buat senjata? Tak ada senjata lah. Pergi untuk buat ihram. Tapi tuan-tuan, sampai di sebuah tempat namanya Usfan, lebih kurang 2 marhalah daripada Mekah, tuan-tuan. Dah nak menghampiri ke Mekah dah ni, tuan-tuan. Di Usfan ada satu yang Nabi utus, tuan-tuan, seorang spy, Bishr bin Sufyan, untuk tengok apa keadaan di Mekah. Ya, tuan-tuan. Maka Bishr bin Sufyan ni melihat bahawa orang Quraisy dah dapat WhatsApp awal dah, tuan-tuan. Dia dah dapat risikan awal yang Nabi dan 1,500 sahabat ni on the way nak ke Mekah. Dan tuan-tuan, dia orang dah standby nak sekat Nabi, nak halang Nabi daripada sampai ke kota Mekah, sampai untuk melakukan umrah. Dan tuan-tuan, tengok orang, dia orang duduk kat mana? Zitua, nama tempat. Bukan tua bangku ada. Zitua, tuan-tuan, di satu tempat. Ini penempatan tentera musuh di kalangan musyrikin, tuan-tuan, musyrikin Mekah. Dan mereka siap bersumpah dengan nama Allah. Sumpah nama Allah, tapi nama berhala lah tu, tuan-tuan. Dia kata Muhammad takkan ada harapan nak masuk ke Mekah ni. Jangan harap dia boleh. Dan kita dah kumpulkan pelbagai kabilah kita kumpulkan ke tentera kita akan bunuh, akan halang Nabi dan para sahabatnya untuk sampai ke kota Mekah, tuan-tuan. Maka, dan sampai berita, Nabi SAW dah dapat berita tu, Nabi kirimkan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman, kau pergi berunding dengan diorang. Ya, kita datang ni bukan nak buat lain, kita bukan nak perang, kita nak umrah. Kita tak ada apa niat lain. Dengan kain ihram apa nak dibuat kan, tuan-tuan? Tak ada senjata, tak ada apa. Maka tuan-tuan, di situlah ya sampai berita palsu yang diviralkan, kata Sayyidina Uthman telah terbunuh. Menakutkan Nabi dan para sahabat, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah Nabi mengumpulkan para sahabat, mari kita bai'ah di sini, tuan-tuan, di Syajaratul Ridwan, satu pohon yang namanya Ridwan, tuan-tuan, di tempat Hudaibiyah, tuan-tuan. Maka perjanjian itu kerana respon segera Nabi dan sahabat terhadap kejahatan perancangan orang Quraisy yang menghalang rombongan Nabi SAW dan cuba membunuh Nabi dan para sahabat. Maka berlaku, tuan-tuan, bai'ah Asy-Syajarah ataupun bai'ah Ar-Ridwan. Kata Sayyidina Salamah bin Akwa' radhiyallahu an, tuan-tuan, kami pun antara isi kandungan bai'ah itu, janji setia ialah kami tak akan, tuan-tuan, cabut lari, sama ada menang ataupun syahid. Ini, tuan-tuan, perjuangan yang sebenar lah. Sama ada kita menang ataupun kita akan terus bertempur, tuan-tuan, ataupun syahid. Kita akan ikut apa sahaja arahan Nabi SAW. Kita berbai'ah dengan keputusan Nabi SAW. Tuan-tuan, keputusan itu sampai kepada orang Quraisy menyebabkan dia orang comel, tuan-tuan, takut. Oi, tak jadi ni dah. Ya, dia orang ni bersungguh-sungguh ni. Dia orang ni hebat ni. Maka, tuan-tuan, dan cerita tentang Sayyidina Uthman tadi tu yang kata telah dibunuh tu pun cerita dusta, palsu, tuan-tuan, yang disebarkan. Maka, tuan-tuan, nanti cerita bai'ah kita akan bincang apa isi kandungannya, tuan-tuan, ya, dan bagaimana peningkatan tuan-tuan kejayaan selepas Fathu Makkah ni, tuan-tuan, selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni, apa kesan dia, tuan-tuan. Kita akan perhatikan nanti. Saya dah sebut sikit tadi kenapa tidak ditulis, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, tapi hanya ditulis Bismikallahumma. Kemudian kenapa tidak tulis Muhammad dengan risalah, yakni Muhammad Rasulullah, tapi hanya ditulis Muhammad bin Abdullah. Ini semua ada strategi dia, tuan-tuan. Dan selama 10 tahun perjanjian itu perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak, para Nabi SAW dan para sahabat, juga bagi pihak kepimpinan Quraisy, tuan-tuan. Tetapi Masya Allah Tabarakallah,
pada tuan-tuan, pada kacamata kasar, nampaknya perjanjian tu tak berpihak kepada tentera Islam, kepada orang Islam. Sayyidina Umar komplain, apa ni Rasulullah? Dahlah kita kena balik, kena sembelih korban, kena sembelih tuan-tuan untuk membebaskan daripada, kena tahallul lah. Sebab mereka dalam ihram kan, dah niat ihram. Kita kena sembelih pula korban, sembelih pula nak tahallul, sembelih binatang untuk tuan-tuan mereka bertahallul daripada ihram mereka. Kemudian nampak perjanjian nanti berat sebelah. Tuan-tuan, itu insya-Allah saya ingat kita akan kupas pada pengajian akan datang tuan-tuan. Sayyidina Umar komplain, dia nampak berat sebelah tuan-tuan, ya, sehingga kalau boleh saya tengok juga kepada catatan Syekhuna Al-Allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tuan-tuan, ya, Syekh Ali As-Sabuni pun dia sebut tuan-tuan, dia kata betapa sahabat Sayyidina Umar memang tak puas hati lah tuan-tuan, dia tak puas hati dengan apa yang Nabi putuskan, Nabi terima dalam perjanjian ini tuan-tuan, ya. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, ada banyak perkara sebenarnya yang menjadi kebaikan dan hikmah yang tersirat. Bai'ah ni maksud apa Kak Kam? Bai'ah ni janji setia para sahabat untuk terus berjuang mengikuti apa-apa keputusan Nabi SAW. Maknanya dia orang tak dicabut lagi bai'ah ni. Macam kita bai'ah tarikat lah kan. Kalau Syekh kata baca, Syekh kata datang. Itulah bai'ah tarikat, dia diikut acuan bai'ah para sahabat kepada Nabi SAW lah. Tuan-tuan, saya katakan tadi bahawa sehingga tuan-tuan, kisah Sayyidina Umar ni dia panggil Nabi SAW sampai 3 kali. Tuan-tuan, dia panggil Nabi SAW malam tersebut tuan-tuan. Nabi tak sahut panggilan dia, 3 kali dia panggil Nabi SAW. Akhirnya tuan-tuan dia menyusah. Parahlah dia ni. Kan ada pula dan panggil Nabi pula. Dia kata kan, nakkan penjelasan. Mesti kejap lagi turun satu surah, memang dia kena belasah lah ni. Dia kena togol lah dengan Allah Ta'ala. Quran akan turun. Dia bimbang tuan-tuan, Sayyidina Umar. Tapi sebab tadi dia rasa tak puas hati dengan perjanjian itu. Dia lihat berat sebelah. Tuan-tuan, tetapi Nabi SAW membacakan kepada Sayyidina Umar ayat ini, Inna fatahna laka fatham mubina. Dan Nabi kan sebut tadi bahawa tak ada surah yang paling aku gembira, paling aku bahagia setelah menerima keputusan Allah tentang turunnya surah ini sebagai kejayaan yang menjadi milik Nabi SAW dan para sahabat tuan-tuan. Okey, antara yang disebut tuan-tuan oleh para ulama, antaranya kita tengok di sini Imam Zuhri. Kisah apa tu? Imam Zuhri, qala Zuhri radhiyallahu an tuan-tuan. Bawah sekali 392 tuan-tuan. Yang ada nota bolehlah rujuk nanti Saya sepintas lalu ni, lajulah ni. Ya, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, ketika rombongan itu tuan-tuan sekitar 1000 pek, 1005 aja. Tapi tuan selepas tuan-tuan 2 tahun berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah ni, maka jumlah orang Islam dah sampai kepada 10,000. Ramai orang-orang penting masuk Islam. Sayyidina Khalid bin Al-Walid, Sayyidina Amr bin Al-As tuan-tuan dan banyaklah tuan-tuan ini ya sebenarnya. Sebab tu ada perbincangan ulama, ini fath ini apa, fath untuk apa ni, fathan mubina ni apa yang Allah fatahkan ni, Allah buka ni tuan-tuan, apakah pembukaan kota Mekah? Tapi kebanyakan ulama kata yang dimaksudkan menurut para sahabat ialah perjanjian Hudaibiyah itu sebenar itulah kejayaan tuan-tuan, kepada titik mula kejayaan tuan-tuan Islam yang lebih gemilang. Okey, kenapa tuan-tuan tadi Sayyidina Umar tak puas hati? Kan? Tuan-tuan, dia kata dahlah kena nahar. Apa tuan-tuan nahar? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka raya haji nanti tuan-tuan kita panggil hari nahar, 10 Zulhijjah. Tuan-tuan kan hari nahar. Tahun ni kita nak nahar kat mana? Tuan-tuan, saya kira SOP akan macam tahun lepas lah. Ya, jadi pilihlah tuan-tuan mana-mana tempat yang kita rasa dapat kita menyumbang untuk sembelih korban. Nabi SAW bukan sembelih nahar Nabi ni, Nabi sembelih korban apa tuan-tuan? Tadi sebab terhalang. Kena fahamlah orang mengaji umrah pergi haji, kalau terhalang tuan-tuan, kita dihalang, tak dapat sempurnakan kita punya ibadah kita setelah kita berniat ihram, tuan-tuan, maka kita kena untuk bertahallul kita kena sembelih binatang. Dan balik tuan-tuan, rombongan yang 1500 tadi tu,
beserta dengan Sayyidah Ummu Salamah tuan, balik semula. Jadi Sayyidina Umar rasa tak selesa lah apa ni, kan tuan-tuan tetapi tuan-tuan, respon yang berbeza daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar kata, ikut ya, apa yang Nabi perintah tu kita ikut ya, jangan kita komplain, tak payah kau nak komen-komen dah tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar pendiriannya berbeza, lembut, lunak, berbanding Sayyidina Umar yang tegas, yang dia nak tuan-tuan kepastian apa sebenarnya keputusan ni menguntungkan ataupun merugikan umat Islam tuan-tuan. Maka turun surah ini. Dan menarik juga tuan-tuan, apa yang saya rasa boleh kita baca juga ni, maka cerita tentang qada solat berlaku tuan-tuan beberapa kali, yang sedikit lah tuan beberapa kali Nabi SAW juga terlajak. Bukan macam kita terlajak subuh pagi ni bangun pukul 7.45, pukul 8.30 tuan-tuan tetapi Nabi SAW ketika mana dah tak dapat masuk ke Mekah dengan para sahabat tuan-tuan di Hudaibiyah itu, maka tuan-tuan Nabi SAW Ghostan dah tadi dah sembelih binatang untuk bertahallul, balik tuan-tuan, on the way balik tuan-tuan, okey, dah tengah malam ya, maka arrasna, maka kami pun baringlah, berehatlah ya. Bangun-bangun tuan-tuan dah terbit matahari, maknanya subuh dah habis. Okey, ini juga tuan-tuan berlaku pada Nabi SAW. Jangan kita nak samakan pula, oh macam tu kita pun tak apa lah ikut sunnah Nabi lah, bangun semayang subuh jamak dengan duha. Tu poning nama tuan-tuan ya. Ini berlaku hanya sekali dua kerana tuan-tuan keletihan. Kadang-kadang terlampau ponik kan, travel ke Kojo terlampau banyak, ke kadang tu keletihan tuan-tuan menyebabkan dia terlajak subuh. Ini berlaku sekali dalam sirah tuan-tuan, ketika Nabi SAW pulang tuan-tuan daripada Usfan tadi, daripada Hudaibiyah tadi, balik ke Madinah tuan-tuan, on the way nak ke Madinah, Nabi dengan sahabat berehat seketika di perjalanan tuan-tuan, RNR lah tuan-tuan, tengah malam, tiba-tiba bangun pagi, dah terbit matahari. Kami bangun, saya ingat tuan-tuan dalam kisah ni, apa yang disebut oleh Syekhuna Syekh Nuruddin dulu, Nabi perintahkan beberapa orang sahabat untuk berjaga malam, antara Sayyidah Bilal. Dengan dia pun tidur sekali tuan-tuan, ponik. Jadi pengawal pun terlelap, jadi habislah tuan-tuan. Kami pun kejutkan Nabi SAW, tuan-tuan, maka Nabi bangun, Nabi kata, if'alu ma kuntum taf'alun, baik macam biasa. Maknanya azan, solat qada subuh pun berjemaah. Tuan-tuan, itu kesimpulannya lah tuan-tuan maka di sini tuan-tuan kita perhatikan bahawa tuan-tuan berlaku juga qada dalam kehidupan Nabi SAW, tetapi bukan perkara yang kerap, yang menjadi selalu, tetapi ini berlaku sekali ataupun dua kali tuan-tuan, yang berlaku antaranya ketika sempurnanya perjanjian Hudaibiyah. Okey tuan-tuan, okey, baru kita masuk tuan-tuan kepada ayat. Boleh ya kita masuk tuan-tuan, ada lagi 20 minit ni insya-Allah. Kita masuk kepada ayat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan, jadi kalimah fatahna tuan-tuan, dalam Asmaul Husna antara amalan kita baca ya Fattah ya Alim. Ya Fattah, moga Allah buka tuan-tuan hati kita, ya Fattah akal pemikiran kita, asrar rahsia kita tuan-tuan, supaya dapat ilmu. Pagi ni kita mengaji ya Fattah, dapat faham. Saya baca dapat faham. Ya Fattah ya Alim. Tuan-tuan, yang bagi faham Allah Taala, ya Fattah. Fattah itu apa tuan-tuan? Kalau Haji Fahmi dulu belajar dengan Syekh Syarafuddin apa bahasa Arab, kunci apa Haji Fahmi? Kunci. Jawab Haji Fahmi. Ya, kunci apa disebut dalam bahasa Arab? Maka tuan-tuan, al-fathu itu ialah dia membuka izalatul akhlaq, benda yang tertutup. Kerana tuan-tuan, fath itu ialah merupakan pintu jihad tuan-tuan, untuk memastikan Islam itu tuan-tuan menjadi yang memimpin. Allahu Akbar. Ini cepet nak jawab dengan Rais. Tuan-tuan, untuk pastikan dia Islam itu memimpin tuan-tuan, maka kena ada jihad. Jihad ini merupakan anak kunci tuan-tuan kepada kejayaan. Ya tuan-tuan maka itu disebut fath tuan-tuan kalau tak ada perjuangan, maka macam mana kita nak berjaya kalau tak ada mujahadah? Kita tak kosong pagi ni ikut kelas dia tuan-tuan kan, kalau tak ada mujahadah. Maka masya-Allah tabarakallah, di sinilah tuan-tuan disebut bagaimana kejayaan dalam membuka kota Mekah, mengambil kembali tuan-tuan pentadbiran
Makkah Al-Mukarramah. Okey, satu Kemudian Allah guna fatahna. Tuan-tuan, itu kalau kita mengaji nahu, tuan-tuan, kita mengaji bahasa Arab, fatah ini maknanya fi'il madhi. Sedangkan cerita ni belum berlaku lagi ni. Pembukaan kota Mekah tahun depan. Tuan-tuan kan, kenapa Allah kata kami dah buka dah? Kalau Allah sebut dah itu, tuan-tuan, maknanya memang tahqiq, confirm benda tu akan berlaku. Dan dalam Quran pun banyak, tuan-tuan, ayat yang hampir sama begitulah disebutkan. Contohnya ata amrullah fala tasta'jilu, telah datang perintah Allah, jangan kamu isti'jal, jangan kamu gelojoh, tergesa-gesa. Amrullah di situ ialah kiamat, maknanya kiamat pasti akan datang. Macam kita, tuan-tuan, ingat tak Tuan Bilal, Tuan Imam, masing-masing kan kat rumah jadi imam, jadi Bilal, kenapa dibaca qad qamatis salatu, qad qamatis salah? Qad qamat itu dah semayang, tapi kita belum semayang, kita baru nak mendirikan semayang, maka maknanya insya-Allah kita confirm akan sama-sama menyempurnakan semayang. Itu lebih kurang begitulah, tuan-tuan. Taib, adapun Hudaibiyah, tuan-tuan, ya, kalau disebut di situ, dia disebutkan bi'run, satu perigi telaga. Nama perigi, tuan-tuan. Dan kalau kita pergi umrah, insya-Allah nanti kalau dah dibuka, tuan-tuan, pergilah ke Hudaibiyah ni, kita tengok masjid lama Nabi SAW. Saya ingat sebesar library saya ni je dia punya masjid lama tu, dah roboh pun. Haji Hindun kan, kita pergi dulu, ya, tuan-tuan. Sekalilah dengan Cikgu Lela semua ni, kita pergi dulu, kita pergi sampai ke Hudaibiyah. Kita bermiqat di situ untuk miqat umrah kita kan. Tuan-tuan, Hudaibiyah ni nama perigi. Dan tuan-tuan, dia akan ada cerita, tuan-tuan, di masa perjanjian Hudaibiyah tu, sahabat datang, tuan-tuan, tak ada setitik air pun, dah koin kontang lah. Tuan-tuan, tetapi mukjizat Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi minta, tuan-tuan, satu bokeh, tuan-tuan, Nabi minta satu mangkuk, tuan-tuan, dan di situ, tuan-tuan, Nabi SAW berdoa dan Nabi berwuduk, tuan-tuan. Madmadha dan berdoa, tuan-tuan, Nabi curahkan lebihan wuduk tu dalam kawasan Hudaibiyah tu, tuan-tuan, dan akhirnya air perigi tu penuh, tuan-tuan, dan kami semua dapat minum dan kami dapat buat bekalan stok untuk minuman, tuan-tuan. Dan ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Ini cerita Hudaibiyah sikit, perigi, tuan-tuan. Dan ada riwayat sebut, tuan-tuan, kami pun mencedok air itu, tuan-tuan, yang asal jadi setitik air pun tak ada, tuan-tuan. Nabi SAW fabasaqa, Nabi berludah. Nabi ludah pergi, tuan. Kita kalau ludah, tuan, memang jahanam lah pergi tu. Jadi air tu mutanajis nanti kan, daripada bersih. Tapi, tuan-tuan, Nabi berludah di perigi tersebut. Nabi berdoa seketika dan, tuan-tuan, maka semuanya kenyang, hilang dahaga setelah air itu penuh dan masing-masing dapat minum dan membuat stok minuman dalam perjalanan mereka. Ini sedikit, tuan-tuan, tentang maksud Hudaibiyah tu satu tempat, tuan-tuan, yang di situ ada perigi yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey, tuan-tuan, itu dari sudut perkataan Hudaibiyah. Kemudian nanti kita akan tengok, tuan-tuan, saya kira kita terus kepada sebab nuzul. Boleh? Tuan-tuan, antara berapa tadi? 395. Okey, kenapa, tuan-tuan, antara sebab latar belakang penceritaan kepada turunnya ayat-ayat yang mulia ni, tuan-tuan, iaitu menurut sebahagian riwayat Imam Al-Hakim, tuan-tuan, turun surah Fatah ni antara Mekah Madinah, dan kita sebut tadi dua marhalah ke nak sampai ke Mekah. Dah ada berita, tuan-tuan, tentang perancangan orang musyrikin Mekah, tuan-tuan, dan tuan-tuan, ayat ini turun, tuan-tuan, surah Al-Fath di antara Mekah dan Madinah mengenai perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan, daripada mula sampai selesai. Saya perhatikan dalam tuan-tuan, perbincangan samalah, tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Zuhri dan sebagainya, bagaimana dengan maksud pembukaan ini bukan hanya pembukaan Allahumma salli alaihi dengan pembukaan kota Mekah, tapi yang sebenar, tuan, bermulanya dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey, tuan-tuan. Kemudian ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar,
Ini juga tuan-tuan kena perhati elok-elok ayat ni, ya, kerana tuan-tuan iaitu dia berkait tuan-tuan tentang bagaimana Nabi SAW sangat gembira dengan jawapan yang Allah berikan dengan penurunan surah ni tuan-tuan, dan Nabi bacakan ayat ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sahabat kata apa? Hani'an mari'an laka ya Rasulullah. Hani'an mari'ah ni tuan-tuan maknanya tenang, selesa, bahagia, ya hanana lah. Yang kita baca ya hanana, gembiranya kita tuan-tuan sebab jadi umat Nabi SAW kan, hanana. Maka sahabat kata hani'an mari'ah, tahniah wahai Rasulullah, tuan-tuan, ya, seronoknya wahai Rasulullah, ya. Maka Allah menjelaskan respon kepada dulu orang Yahudi mencela Nabi SAW dengan ayat, tuan-tuan, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dalam surah yang sebelum tuan-tuan, ya. Allah sebut ketika mana Nabi SAW mengatakan, aku pun tak tahu apa yang Allah akan buat kepada aku dan kamu sekalian. Maka sebenarnya ayat ini tuan-tuan merisaukan Nabi SAW, tuan-tuan, tetapi turun perintah Allah, turun ayat suratul Fath, tuan-tuan, Allah kata kami dah bagi kejayaan, kemenangan, keampunan, hidayah, petunjuk, segala kebaikan. Maka ayat ini menjawab kepada surah Muhammad, tuan-tuan, ataupun suratul Ahqaf yang lalu, bahawa inilah kejayaan yang berlaku kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat, kerana bukan hanya kejayaan pembukaan kota Mekah, tapi kejayaan mereka ialah mendapat keampunan dan dianugerahkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, baik. Kita tengok sedikit tuan-tuan 3 ayat pertama ni tafsiran, ya. Maka ayat pertama, sesungguhnya kami telah membuka bagimu wahai Rasul SAW fathan zahiran, kejayaan yang begitu cemerlang, yang tiada keraguan padanya, iaitu dengan wujudnya perjanjian Hudaibiyah. Adanya perjanjian Hudaibiyah tuan menyebabkan adanya jalan untuk pembukaan kota Mekah, tersebarnya ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan, tersebarnya iman, tuan-tuan, berlaku pembukaan kota Mekah. Kita akan tengok nanti macam mana jumlah berhala, apa yang Nabi buat pada berhala-berhala itu, tuan-tuan, apa yang Nabi buat kepada orang yang menindas Nabi, yang mengusir Nabi SAW, ingin membunuh Nabi sampai Nabi berhijrah ke Madinah. Itu akan didetailkan nanti. Dan ini semua merupakan, tuan-tuan, ya, janji Allah, tuan-tuan, yang pasti berlaku. Fatahna, tuan-tuan, dah berlaku, tapi benda tu belum berlaku lagi, tapi pasti berlaku dan memang benar-benar berlaku, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, selesai. Ayat kedua, tuan-tuan tengok ayat kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apa, tuan-tuan, kejayaan itu agar, tuan-tuan, Allah menghimpunkan, tuan-tuan, kepada Nabi SAW beberapa kelebihan, antaranya al-maghfirah, tuan-tuan, iaitu dengan sempurnanya nikmat nanti dengan pembukaan kota Mekah, tuan-tuan, orang dapat mengikut Islam dengan tiada lagi tekanan yang berat seperti sebelum-sebelumnya, tuan-tuan, ya, ditindas, dan kejayaan yang begitu cemerlang, tuan-tuan. Dan ini, tuan-tuan, merupakan antara kelebihan ataupun anugerah yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat yang setia dengan perjuangan mereka lah. Okey, cuma perkataan maghfirah, liyaghfira lakallah, agar Allah mengampunkan kamu dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang, tuan-tuan. Itu kita ni istighfar. Istighfar tu maknanya minta ampun, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, kalau kita di Sahah, kita kempen baca Al-Latif 6641. Al-Latif, kan, bacakan zikir Al-Latif, tolak balur lah. Sebahagian baca Yasin. Dan juga kempen yang bagus, yang baik juga ialah memperbanyakkan istighfar. Ini juga satu kempen yang baik, tuan-tuan, kita perbanyakkan istighfar, tuan-tuan. Maka dengan keampunan ini bukan tanda Nabi itu berdosa. Ini kena faham, tuan-tuan. Maka Syekh Wahbah, tuan-tuan, dia orang ahli sunnah wal jemaah, dia faham lain, kan, tuan-tuan, kan, dia faham dari sudut yang begitu seni dan halus, tuan-tuan. Keampunan ni, tuan-tuan, maknanya bukan maknanya Nabi SAW tu memang berdosa, melakukan dosa, tuan-tuan. Tak. Ini, tuan-tuan, disebut, tuan-tuan, sebagai apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi kita, tuan-tuan, yang mengikuti pengajian subuh ni, pengajian duha ni, tuan, kita rasa benda ni okey je.
Tapi tuan, untuk orang yang dekat dengan Tuhan, benda tu belum okey. Maksudnya apa tuan-tuan? Contohnya bagi kita, tak qiyam ni okey. Tapi bagi awliya illahi salihin tuan, tak qiyam tu tak okey. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan, itu satu perintah, jangan sentuh buah khuldi itu. Sebab ini kekasih Allah, Nabi Allah, tak boleh langgar. Untuk kita tuan-tuan tak ada hal dah kan. Tetapi untuk Nabi, dia dah jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Untuk kita biasa je benda tu. Tapi untuk Nabi, benda tu dianggap dosa, dianggap salah. Tuan-tuan jadi Nabi Adam tak berdosa sebenarnya. Tapi tuan-tuan, benda tu dianggap untuk orang yang dekat dengan Allah, yang ada kedudukan yang dekat dengan Allah Ta'ala, benda tu dianggap tidak baik. Disebut khilaful aula, benda yang bercanggah dengan yang lebih utama. Tuan-tuan contoh kita kata Imam Junaid Baghdadi, seorang tokoh sufi tuan-tuan, yang menggerakkan bagaimana nak orang tarikat, orang tasawuf bergerak dengan Quran dan Sunnah, memahami Quran Sunnah. Kalau tak belajar Quran, tak belajar Sunnah, maka jangan mengaku tarikat, kata Imam Junaid tuan-tuan. Jangan cerita tasawuf kalau kau tak belajar Quran, tak belajar hadis. Maka tuan-tuan, Imam Junaid satu malam dia tak terjaga untuk qiyamul lail. Maka dengar-dengar pagi, as-salatu khairum minan naum, dah subuh dia bangun tuan-tuan. Jadi dia muhasabah, dia fikir apa salah aku malam tadi, tak boleh bangun. Jadi bagi dia tuan-tuan, tak boleh bangun tu satu kesalahan, sebab dia dekat dengan Tuhan. Bagi kita tuan-tuan, kalau tak bangun subuh pun, kalau orang jahat, orang tak ada perasaan, orang yang imannya lintang pukang tuan, tak bangun solat pun dia okey je, sarapan dia selera kan. Tapi tuan, kalau orang yang ada iman, dia mestilah rasa tidak selesa kalau dia meninggalkan kefarduan ataupun terlibat dengan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Junaid tuan-tuan, punca dia tak boleh qiyam malam tu apa? Puncanya semalam tu dia duduk di Baghdad tuan-tuan, dan dia ada kedai. Imam Junaid tuan-tuan, dia tokek besar. Bapak dia pun tokek besar. Tapi tuan, Imam Junaid tuan-tuan, dia semayang, walaupun dia tokek besar, dia semayang dekat kedai dia sehari 400 rakaat kat kedai dia tuan-tuan. Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi dia tuan-tuan nampak budak muda minta sedekah. Maka dia kata dalam hati dia, terbisik dalam hati dia tuan, dia kata, muda-muda pemalas kojolah minta sedekah kat orang. Dalam hati Imam Junaid tuan-tuan, menyebabkan dia tak qiyam malam tu. Kenapa? Dosa bisikan itu telah dianggap salah untuk orang yang muqarrabin. Faham? Orang yang dekat dengan tuan-tuan, bisikan itu telah dianggap salah, maka dia dibalakan dengan tidak qiyam. Tak qiyam bagi wali itu bala. Tuan-tuan ini beza tuan-tuan. Sebab tu saya nak kaitkan tadi, kalaulah wali begitu tuan-tuan kedudukannya, bagaimanakah keadaan para anbiya, para nabi tuan-tuan, maka Nabi SAW tu tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan tuan-tuan. Cuma nanti kita tengok ijtihad Nabi, beberapa keputusan Nabi tu Allah tegur. Tu abasa wa tawalla, Nabi bermasam muka, Nabi Allah tegur. Nabi nak tuan-tuan dari isu tawanan perang Badar, Allah tegur tuan-tuan. 1-2 isu tuan-tuan, teguran kerana ijtihad Nabi tu boleh tersilap. Tapi ijtihad yang silap bukan satu dosa. Ini tuan-tuan yang kita kena faham. Kata Syekh Wahbah di sini, tashrifun azim din Nabi SAW. Ini kelebihan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh mana-mana manusia yang lain tuan-tuan. Maka yang special tuan-tuan, Nabi semayang malam kan bongkak-bongkak kaki. Kita tengok bola tuan-tuan, bongkak-bongkak mata. Betul, kalau kalah bongkak-bongkak hati kan. Tuan-tuan, Nabi SAW tuan-tuan sampai bengkak kaki Nabi SAW. Sayyidah Aisyah kan tegur, Rasulullah banyak nas semayang ni kan, dah lah tu, lebih kurang lah, sujud kan lama tuan-tuan. Sampai Sayyidah Aisyah kata, Rasulullah ni dah wafat kok, sujud Nabi kan lama tuan-tuan. Maka jawapan Nabi, respon berkait dengan suratul Fath, itu Sayyidah Aisyah kata, Rasulullah kan waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah dah ampunkan dosamu wahai Rasulullah, yang dulu dan yang akan datang? Bukan yang dulu, yang akan datang pun dah settle semua. Tuan-tuan, maka jawapan Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Nak jadi hamba yang bersyukur ni tuan, ialah sangat susah. Nak jadi maksud syukur yang sebenar tu, atas syukur tu perlu syukur lagi, atas istighfar tu perlu istighfar lagi. Ini maqam Nabi SAW yang cukup tinggi tuan-tuan. Walaupun telah tak ampun dosa yang dulu dan yang akan datang, tetap Nabi menyembah Allah seperti mana macam seolah Nabi itu bersalah tuan-tuan. Tetapi itu semua menggambarkan kehebatan, ketinggian darjat Nabi, maqam Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya tuan-tuan,
Ya, ayat yang ketiga disebut ya wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Tuan-tuan, Allah nak sempurnakan nikmat Allah kepada Nabi SAW, nak meninggikan syiar Islam. Agama tu mesti tinggi, tuan-tuan. Sebab itu untuk meninggikan agama disyariatkan jihad. Kalau kita ditindas, tuan-tuan, kalau kita ditindas duduk di negara kafir, kita wajib berhijrah. Tuan-tuan kan? Jadi ada satu ustaz Wahabi ni poning pula dia kan. Dia kata orang Palestin wajib pindah. Pula dah. Tuan-tuan jadi bukan itulah, tuan-tuan orang Palestin, masya-Allah tabarakallah, mereka kekal sebagai murabitin yang berjihad, yang mempertahankan Masjidil Aqsa, tuan-tuan Okey, baik tuan-tuan. Maka ini antara kejayaan, tuan-tuan, antara fath yang Allah janjikan kepada Nabi SAW, menyempurnakan nikmat, tuan-tuan, membawa kebaikan, petunjuk hidayah ke jalan yang mulia, jalan yang lurus, tuan-tuan, memberikan kemenangan yang tuan-tuan izzah, yang menggambarkan kesempurnaan, kecantikan, tuan-tuan, keindahan Islam itu. Bukan agama yang dipijak, yang dipandang rendah, yang dipandang hina. Tuan-tuan, nusrah, tuan-tuan, kejayaan itu yang memang nasran aziza. Nabi itu mansur, dibantu Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maka kalau kita baca sirah dulu, kalau ada orang Islam seorang, tuan-tuan, perempuan, contohnya dicabut tudungnya, ada orang kafir, orang jahat yang lepak-lepak tepi jalan tu konon-konon nak ganggu orang Islam, tuan-tuan, siap kau, tuan-tuan. Dia akan menerima pembalasan yang setimpal di atas kecurangannya, di atas perangai buruknya, tuan-tuan. Islam masa tu sangat berdaulat, sangat kuat. Kenapa? Keterikatan mereka dengan Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Okey, tuan-tuan, saya kira kita boleh berpindah kepada poin yang terakhir. Apakah di antara fiqh, tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita perolehi tuan-tuan dalam bacaan ayat 1 hingga 3 pada pagi ini? Antaranya iaitu bisyarah, berita gembira yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang kejayaan-kejayaan yang cemerlang. Tuan-tuan, mengikut pandangan jumhur, tuan-tuan, di sinilah, tuan-tuan, cerita tentang Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Daripada asbab adanya perjanjian Hudaibiyah ni, tuan, maka berlakunya pembukaan Kota Mekah dengan pelbagai kelebihan, tuan-tuan, yang ada dengan setelah tuan-tuan, pembukaan Kota Mekah, tuan-tuan, Al-Mukarramah. Okey, tuan-tuan dan antara yang menjadi perbincangan, tuan-tuan, dalam peperangan dalam perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan, yang kesannya ialah akhirnya Islam tu dah bukan hanya berkisar di penduduk Mekah, di tanah Arab, dia dah masuk sampai ke Rom, Farsi, tuan-tuan, ya, sampai, tuan-tuan, orang Majusi pun tak boleh lah nak sewenang-wenangnya, tuan-tuan, menzahirkan kesesatan mereka, tuan-tuan. Maka disebutkan khulasah, kesimpulan kat sini, tuan-tuan, perjanjian Hudaibiyah ni ada 3 poin, tuan-tuan. Dia dapat merealisasikan beberapa perkara. Satu, tuan-tuan, dapat mengenal kekuatan musuh. Surat apa, Ustaz? Kekuatan musuh, dan, tuan-tuan, bagaimana strategi politik yang perlu dilakukan, dan dah dapat, tuan-tuan, dah boleh cam dah ini geng-geng munafik, tuan-tuan, dan juga percampuran masyarakat majmuk dah berlaku di Mekah, tuan-tuan. Ada orang musyrik, tuan-tuan, penyembah berhala pun. Surat 397, tuan-tuan, kat situ saya baca 397, ya. Dan percampuran itu baik dari sudut apa, tuan-tuan, orang akan melihat akhlak para sahabat, dan tengok perangai kemuliaan orang Islam menyebabkan mereka dapat menerima dan dapat masuk Islam, tuan-tuan. Maka, dan poin yang kedua, antara hasil Thimarul Fathil A'zam, antara 4 yang Allah janjikan berdasarkan, tuan-tuan, perbincangan ini. Satu, Nabi SAW tak ada dosa. Okay, tuan-tuan, Nabi tak melakukan sebarang dosa, walaupun ayat itu menyebut liyaghfira laka, Allah mengampunkan dosa yang terdahulu dan akan datang. Nabi tidak berdosa. Tapi, tuan-tuan, ijtihad Nabi, kadang-kadang beberapa keputusan Nabi dari sudut strategi perang dan sebagainya itu ditegur oleh Allah Ta'ala, bukan menandakan Nabi bersalah, tetapi sekadar teguran, tuan-tuan, semata-mata lah. Yang kedua, antara, tuan-tuan, kesan daripada kejayaan yang cemerlang ni, iaitu disempurnakan nikmat untuk Nabi SAW. Himpunan Nabi, tapi Nabi juga merupakan pemimpin. Kali ini, kalau dekat Madinah, hanya terpakai pada orang Islam. Tapi, tuan-tuan, di Mekah,
setelah berlaku perjanjian Hudaibiyah, setelah berlaku pembukaan kota Mekah tuan-tuan, maka Nabi itulah seorang ahli politik yang cukup hebat tuan-tuan, menghimpunkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey tuan. Kemudian poin yang ketiga tuan-tuan, membawa petunjuk, dan poin yang keempat, kejayaan yang cemerlang yang tidak boleh lagi ditindas, diperlakukan sewenang-wenangnya tuan-tuan, dan boleh dalam bahasa moden kata Syekh Wahbah di sini tuan, bitabiril hadis, dalam bahasa moden hari ini kita katakan bahawa dengan terlaksananya pembukaan kota Mekah itu tuan-tuan, maka asyiadah, kepimpinan, ketuanan Islam, kepimpinan Nabi SAW dalaman dan luaran tuan-tuan, kemerdekaan, ini masuk kemerdekaan, tuan-tuan kemerdekaan tuan-tuan, dan Nabi dah menjadi seorang hakim dan imam, presiden, khalifah, pemimpin yang tidak boleh diperkotak-katikkan, tak boleh dipertikaikan lagi keputusan Nabi SAW. Ini tuan-tuan semua daripada hasil tuan-tuan perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan, dan Nabi dah jadi al-hakimus siyasi dalam bahasa Arabnya, seorang pemimpin politik yang cukup hebat tuan-tuan, dan dah ada Putrajayanya lah, dah ada pusat pentadbirannya tuan-tuan, sebagai untuk tuan-tuan mengatur bagaimana Islam tu dapat didaulatkan tuan-tuan, dan bagaimana ini semua membawa kepada pengiktirafan orang kafir tuan-tuan, kata oh dah Islam ada daulah, ada piagam, dia ada perlembagaan yang tak boleh kita suka-hati nak sorang, nak kacau. Dulu bolehlah, tapi setelah ada tuan-tuan perjanjian Hudaibiyah membawa kepada tuan-tuan pembukaan kota Mekah, masya-Allah tabarakallah, maka kestabilan itu semakin nampak dan ketara tuan-tuan. Inilah antara hikmah tuan-tuan hasil perjuangan yang dilalui oleh Nabi SAW, atau tuan-tuan yang diikuti bai'ah yang begitu tegar, yang begitu committed di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Tuan-tuan, sebenarnya banyak benda yang tercicir ni, tapi sebab hari pertama tuan-tuan dah 8.30, insya-Allah nanti kita akan lalu pada ayat-ayat itu, kita akan insya-Allah kita akan bincangkan tuan-tuan bagaimana hikmah, ibrah yang boleh kita fahami dan pelajari daripada ayat-ayat yang mulia ni tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. See you tomorrow lah insya-Allah. Sayyidi ataupun Sidi ya Syekh, dia penuhnya Sayyidi lah. CD tu macam basuh ringkas sikit lah ya tuan-tuan ya. Tapi kalau panggil CD pun jangan CD yang laptop, CD apa tu, yang video tu kan ya. Jadi sebenarnya ada sabdu Sayyidi ya, tapi kalau kita nak ringkas-ringkas CD pun boleh juga tuan-tuan ya. Okey, terima kasih, jumpa esok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah khairan. Kalau berminat tuan-tuan nak join dia punya, nak dapatkan PDF, tuan-tuan boleh berdaftar dengan admin, dan juga kita galakkanlah siapa yang nak berinfak kepada sahah untuk program-program sahah tuan, kita galakkan jugalah untuk infak. Terima kasih tuan. Wallahu wali taufik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim.